Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Hadis yang keberapa pagi ini? Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Bijak menguruskan masa. Hadis yang ke-21 daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irtanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, wa sihhataka qabla saqamika, wa fagharaka qabla syughlika, wa syababaka qabla haramika, wa ghinaka qabla fakrika." Maksudnya, rebutlah 5 peluang sebelum datangnya 5. Hidupmu sebelum matimu, sihatmu sebelum sakitmu, waktu lapangmu sebelum sibukmu, mudamu sebelum tuamu, dan waktu kayamu sebelum datangnya fakir kamu. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bahasa yang Nabi gunakan ni ialah irtanim. Apa makna irtanim? Irtanim ni bukan makna rebut macam kita kata rebut macam tu, tak. Irtanim ni dalam erti kata lebih kepada berghanimah. Ghanimah ni maknanya kita ada peluang, kita dapat peluang tersebut dengan sebanyak mungkin, tapi setakat mana usaha kita nak raih, nak dapat peluang tersebut. Contoh, dalam bilik ni ada duit penuh bilik. Kemudian orang kata kat kita, awak masuklah dalam bilik tu, awak ambillah duit, cuma masa untuk awak sejam je. Ghalibnya tuan-tuan, apa kita fikir? Apakah bila kita masuk, kita tengok duit, wow, banyaknya duit. Lepas tu kita pun tengok jam kita. Kita kata jam kita ada sejam, jadi kita relax berada. Sehingga akhirnya apabila dekat nak habis 2 minit 3 minit, loceng amaran berbunyi, kita pun capai lah boleh 10, 20 keping tongkol duit, kecil duit keluar. Orang macam ni kira orang bijak ke orang tak bijak? Tak bijak. Sebab apa tak bijak? Abaikan masa yang sepatutnya. Boleh jadi kalau dia guna daripada awal sampai akhir, pada masa tu dia tak payah kerja, dia duduk saja, tiap-tiap minggu mari Masjid Khairiyah belajar hadis. Masuk bagi RM10, duduk, balik makan apa yang perlu. Hanya kita guna masa dalam masa sejam mengubah senario hidup kita. Itu nak gambarkan
betapa manusia ni hebatnya. Kita duduk sini. Di sini berapa lama tuan-tuan? 60 tahun. Dapat 10 tahun lagi 70 tahun bonus. Dapat 10 tahun lagi 80 tahun bonus. Lebih pada tu, anak cucu kita kata, tu bila nak mati. Kenapa? Nak bagi usaha letih lah layan. Memang buat sakit. Kita boleh tengok. Orang tak mahu lah kita. Tapi tempat kita ni di mana? Kubur dah masa tu. Artinya kita ambil lah average kerana umat kesihatan baik 70 tahun. 70 tahun hak taklif kita ni selepas 15 tahun. Bermakna hampir 55 tahun hidup kita. 55 tahun ni lama dah? Tak lama. Nisbah sebenar tak lama. Sebab dengan 55 tahun ni, apabila kita buat betul, kita akan bahagia beribu-ribu tahun, bahkan selama-lamanya di akhirat ini. Hanya pelaburan 55 tahun atau 50 tahun untuk bahagia selama-lamanya. Tuan-tuan, pasukan Jerman menang bola. Tuan-tuan ingat dia nak menang tu mudah. Coach dia kata kami duk latih berapa bulan. Sekam mata gini-gini. Inilah saat paling gembira. Tengok. Sekadar nak menang hak tu, dia punya latihan begitu bersungguh, jaga dan sebagainya untuk melayakkannya. Maka kita pun begitu juga, tuan-tuan. Kita nak bahagia di akhirat dengan sebenar-benarnya, tak patut ke kita berusaha sikit? Kita buat sungguh-sungguh. Saya begitu seronok dan teruja dengan tuan-tuan sekalian belajar. Saya duduk dalam kereta tadi, saya baca seorang tokoh ulama besar bernama Syekh Muhammad Ibn Shihab Az-Zuhri. Ibn Shihab Az-Zuhri ini adalah di kalangan tabi'in, guru kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dalam usia mudanya, orang Madinah ni ramai tua-tua hebat zaman tu. Tapi mereka masih lagi belajar dan mereka tak mahu beri fatwa dan serah kepada Muhammad ibn Muslim Az-Zuhri. Muhammad ibn Shihab, Muslim bin Shihab Az-Zuhri. Kenapa, tuan-tuan? Kerana tak lain tak bukan, di situ kita dapat mengambil satu gambaran bahawa orang tua di Madinah ni walaupun bertaraf orang yang hebat, masih lagi belajar. Dan bahawa ilmu ni bila cemerlang, seperti Ibn Shihab Az-Zuhri ni orang rojok walaupun dia muda. Jadi suasana tu baik. Orang tua tak akan kata saya makan garam daripada awak, sebab tu kecil mani kuat. Jadi dia tak akan sebut perkara macam tu, tapi dia tetap macam tu. Ini sifat orang-orang yang hebat di kota Madinah Al-Munawwarah zaman selepas wafatnya Rasulullah SAW. Zaman tabi'in, zaman orang macam tu. Jadi ambil masa sihat sebelum masih hidup, sebelum mati. Tengok apa yang berlaku. Kesilapan paling besar bagi kita ialah kita tengok zahir. Syekh mak mati dah, siang dia mati dah, anak kecil mati, rumah dia pun ya Allah siap dah, tapi baru 3 bulan ni mati dah. Kita akan nampak hak tu. Kita nampak benda, kita nampak kereta, kita nampak rumah, kita nampak anak, tapi jarang kita nampak amalan. Kalau kita nampak amalan, maka pada masa itu jauh penilaian sebenar. Kita rasa beza yang sangat. Yang ni amalannya banyak, Allah hebat. Yang ni amalannya dangkal, kosong, kesian kami.
Ini penting tuan-tuan, amalan. Jadi bila kita tahu macam tu, ukurannya orang yang kuat beramal ni jauh lebih kuat. Ambil. Kalau kita mati tuan-tuan, perkara pertama ialah kita menangis, kita sedih. Dan macam mana mati sedih apa lagi? Ruh kita. Pada masa tu, tuan-tuan bayangkan, kebanyakan kita ni pernah mimpi mati. Kita mimpi mati. Bila kita mimpi mati, kita mimpi orang mandi kita, usung orang mari bawa kubur. Lepas tu bawa kubur, letak nak kambur dalam kubur, kita pun terjaga. Kita kata, alhamdulillah, hidup. Mujur hidup. Kenapa mujur hidup lagi? Sepatutnya, kenapa tak mati dah? Sebab mujur hidup lagi, sebab kita dah cukup lagi amalan. Persediaan tu tak cukup lagi. Bila persediaan tak cukup lagi, inilah kadang jadi. Soalnya bila nak sedia? Soalnya bila nak sedia? Orang lain tak boleh selamatkan kita. Yang boleh selamatkan kita dua perkara yang ada pada kita: iman kita dan amalan soleh kita. Itu je. Hak boleh selamat kita, walaupun suami kita, walaupun isteri kita, walaupun anak kita, ialah syafaat lah. Tapi hak selamat hakiki sebenarnya iman dan juga amalan kita. Jadi hak ni hak sebenarnya. Sebab itulah, kalau kita tengok orang baik jauh, baca sejarah orang baik, baru kita nampak kita ni jauh dengan mereka. Kita tengok orang baik, pemikiran dia lain, cara hidup dia lain, cara matlamat dia lain, cara tujuan dia lain. Semuanya nak baik, nak baik. Tapi kalau kita tengok orang jahat, orang kita sendiri. Saya duk tengok TV cerita Melayu ni, sehingga letak dalam kepala otak saya, masalah cerita Melayu ni, isu asal lelaki, isu tamu, isu niyati, isu buku harta, isu menipu, isu hati terusung. Tak ada cerita hak baik, hak ni baik, hak ni baik, hak ni belum nak baik lagi, hak ni begini. Tak pernah mikir. Mikir ni hak nak balik apa? Kadang-kadang pakai tudung, mulut buat-buat ni. Free hair ni pula, baik pula. Jadi kita pun jadi serba salah. Kau pakai jubah serba ni, tu tengok anak dara kan lain macam. Jadi jahat. Hak jenis hak biasa-biasa, tu lah pembela sebaik ni. Apa benda ni? Jadi kita pun jadi keliru habis. Dah lah zaman keliru, jadi keliru. Ini masalah kita, tuan-tuan. Sebab tu ambil peluang. Benarnya saya cakap ni, tuan-tuan, saya bukan nasihat pada tuan-tuan saja. Saya nasihat pada diri saya utama. Kita ni umur tak panjang. Umur tak panjang. Yang lebih hebat lagi, kita tengok. Nabi kata, masa sihat sebelum datang sakit. Bila sakit macam mana? Tuan-tuan tahu tak apa makna sakit? Sakit ni maknanya malas, letih, lesu, darah, tak semangat, tak ada ni. Mana ada orang sakit mari masjid? Orang sakit pergi hospital. Duk atas kursi roda tu, duk dibuat hospital. Bila kita sakit je, Allah letihnya nak bayar, beratnya. Semua jadi gitu. Jarang orang sakit, lagi semangat nak main ada. Tak ada. Ni keadaannya. Maknanya bila kita sakit, kita telah dicabut kekuatan-kekuatan, semangat kita. Sakit ulcer juga lah. Nak baca Quran, baca boleh 2 ayat, tutup lah. Gitu ya. Itu baru sikit. Kalau orang sakit, setakat ni tuan-tuan pergi hospital,
Tuan-tuan tengok pesakit di hospital. Berapa banyak pesakit di hospital pegang tasbih subhanallah. Adalah seorang daripada per 1000. Yang ada dia pegang headset, main headset, WhatsApp ke, Twitter ke, apa tu ada, boleh tengok. Jadi hak baca Quran, hak menangis, hak zikir, subhanallah, astagfirullah, astagfirullah. Jaga. Tengok. Jadi kita kena fahamkan masalah sakit tu tak baik, sakit tu baik, tapi bila sakit ni jadi lemah nak ibadah. Adalah seorang dua kuat, tapi kebanyakannya tak mampu. Wa faraka qabla syughlika. Masa lapang kamu sebelum datang sibukan. Masa lapang. Kita ni banyak masa lapang. Bila banyak masa lapang, gunalah masa lapang kita. Apa kita guna masa lapang kita? Kita guna masa lapang kita untuk baik ya? Saya tengok orang soleh, orang baik nama dulu. Dia paling cemburu kepada orang gilek. Gilek orang diri. Kau jadi tak ada kerja. Ini rugi orang macam ni. Orang macam ni rugi tu. Kita kalau dah sibuk, Allah saja yang tahu. Satu sibuk dunia, satu lagi sibuk akhirat. Kita sibuk dunia pun tak lepas, sibuk akhirat lagi lah berat. Apa makna? Kadang-kadang bila kita duduk dunia, meeting, lepas meeting, letih. Jadual tu. Saya duduk cakap tuan-tuan, orang nak temu ni jujur. Pukul ni orang ni mari, pukul ni orang ni mari. Jadi kerja saya tengok bicara. Sehingga kan bila saya balik rumah, saya tak rajin macam ni. Bila balik rumah, sudah tu mayang terawih dalam rumah. Sudah mayang syahid kan. Saya tak boleh kata dulu buat suria. Dia macam-macam orang bagi orang ni cerita ini isu arak ni bagi orang ni. Itu sedikit baru. Tuan-tuan bayangkan kalau awak lagi sibuk. Saya tak sibuk sangat, tapi maknanya itu pun letih lah kita. Yang tu tak. Tapi tuan-tuan bayangkan kalau kita umur kita hanya ada 10 tahun, lepas pada tu kita mati. Kita pergi hospital buat cek kita, terkejut sakan kita. Bila terkejut sakan kita, doktor kata awak tahap 4. Tak kurang daripada 6 bulan. Kalau 6 bulan tu bernasib baik. Lepas-lepas dah diagnosis yang menunjukkan matilah. Tuan-tuan bila dengar cerita macam tu, kanser ke, tumor ke apa tuan-tuan buat? Apakah balik panggil anak-anak, abah ni 6 bulan lagi nak mati, jadi abah ingat abah nak pergi melancong seluruh dunia. Abah nak makan KFC, nak makan McD, abah nak pergi makan nasi arak, abah nak pergi tengok tempat jalan-jalan cari makan, nak guna-guna. Dia abah hati sungguh sebab baki abah tak lama dah, tinggal nak pergi ambil. Buat macam tu. Orang Islam tak. Apa yang kita buat ialah terus balik, ambil tasbih, mari masjid Khairiyah sembahyang. Biasanya 2 rakaat, dia Tuhan, hari tu 12. Itu Quran, astagfirullah. Makin dekat, makin semangat, makin dekat, makin semangat, makin dekat, makin semangat, akhirnya itulah keadaan kita. Itu cara orang Islam. Jadi pada masa itu kita rasa apa? Allah cepatnya masa pasal-pasal. Dekat no. Sebab apa? Sebab silapnya kita masa kita sihat kita buat dia.
Masa kita lapang kita ada je. Masa kita okey kita biasa je. Ini masalah. Wa syababaka qabla haramika. Masa muda kamu sebelum datang tu. Orang muda ni tuan-tuan, dia boleh buat apa saja. Bila tua ni terbatas. Sebab tua ni jangan nampak tua saja. Bila tua ni campur dengan tua, lemah, letih, sakit. Sakit pula package. Gaul, cimani, darah tinggi, mau jatuh. Package. Yang ni tak boleh sikit. Buat slip disc pula belakang. Itu sifat orang lagi. Orang muda ni lain. Nak tahu kita ni orang muda ke orang tua, mudah je tuan-tuan. Kita pergi Mekah buat umrah, kita sayang. Umur kita 20 tahun, laju je. Kemudian 25 tahun kemudian kita pergi pula ke Mekah. Kita bawa anak kita umur 13 tahun. Kita baru sayang 2 pusingan, anak kita 5 dah. Bye-bye Allah. Kita pun duk tarik ke tubuh kita. Allah, letihnya aku. Anak aku tinggal barang dia. Tengok kenapa? Itu baru kita lebih kat umur. Tengok sifat makan kita. Dulu kita makan ramai semangat. Durian dulu 6 biji durian tu biasa. Sekarang 6 bulan pun tak boleh. Akhirnya mazhab baru je lah. Doktor kata jangan makan. Alhamdulillah. Kadang-kadang kecak di sini. Dulu kita sebut bukan 6, 16. Tengok. Biasa. Itu kita nampak kemampuan. Walinaka qabla fakrika. Waktu kayamu sebelum datang fakir. Apa makna kaya? Kaya ni bukan maknanya orang tu label sebagai jutawan, hartawan atau wartawan. Wartawan tak boleh ya, bukan kaya atau benda lain. Baik. Kaya tu bukan macam tu. Makna kaya ni dalam bentuk yang lebih umum. Kita ada ni, kita ni kaya dah ni. Kita ni kaya dah ni. Boleh mari sini kita kaya. Ustaz saya hutang banyak. Dah kaya tak ada hutang, bayar. Semua tak ada hutang. Maknanya kita boleh gerak itu. Cuma perancangan untuk akhirat kita. Kita kena susun hati ke Mekah. Kita kena susun hati buat umrah. Kita susun hati dengan nak sedekah. Kita susun hati nak tanggungjawab keluarga. Jadi senang. Ini kaya hak sebenar. Tapi bila fakir, baru letih. Kita tak ada apa satu. Mari orang di masjid, kita pun duduk masjid. Orang kita fadilah sedekah, biar banyak. Kita pun temenan. Kesian. Masa aku kaya dulu, aku dah buat macam ni. Aku lupa bila fakir baru terima. Ada seorang perempuan. Jadi saya cerita lama dah tinggal setahun tahun. Menang. Kesian. Ustaz, saya ada masalah besar. Salah aku. Saya punya hutang terlalu banyak. Suami saya macam ofis, saya kena tanggung. Ustaz, saya susah hati ni. Dia ni macam orang bisnes lah, orang yang saya susah hati Ustaz. Aset saya cuba nak. Akhirnya dia beritahu, apa dia? Boleh jadi Ustaz, masa saya kaya dulu, saya senang dulu, saya tak bayar zakat. Saya nak bayar. Tengok. Benda yang terlalu simple dalam hidup, kalau ada kefahaman, zakat diutamakan. Dan tambahan dengan sedikit infak fisabilillah. Cukup setakat tu. Sekadar tu.
Tapi hak tu pun tak dapat tengok. Masa ni baru mikir nak buat ni. Kita selalu cakap, kalau aku kaya aku nak ni. Kalau tu dia ada 5 huruf, K-A-L-A-U. Kalau bila nak kaya? Hak sebut kalau tu biasanya tak ada kaya. Yang pentingnya masa dalam keadaan ni awak buat tak? Tak buat. Jawab dia, kalau tak buat dah masa kaya, jangan agak buat. Kita ni, kenapa otak kita tak bergerak? Tak berjalan, tak mikir. Nak beli ni. Sebab duit tak banyak. Ngam-ngam sebab nak raya ni, boleh baca ni. Jadi kita tak boleh. Tiba-tiba tengok dalam akaun bank ada 1 juta. Lain lah dia otak cabang ni. Sofa lama dah. Zaman Jepun itu dukung. Dapur ni dulu kini dan selamanya satu je. Mana boleh renovate. Lasir ni nampak lalu dah. Itu cara perempuan. Cara lelaki pula kereta ni Allah. Takkanlah macam muta lagi. Nak main kenari. Tukar ke kenari pada Camry. Dia lain. Dia jadi lain lalu dah. Tengok tuan-tuan. Sebab itulah kita katakan, masa kita Allah kurniakan, kalau boleh kita ada satu fikiran. Fikirannya, saya kaya, macam mana nak baik? Saya sihat, macam mana saya nak baik? Saya lapar, macam mana saya nak baik? Ada, potensi ada untuk buat baik. Baru tu, ni waktu je masalah kita. Hadis yang ke-22, Rasulullah SAW bersabda, hidup berkali. Daripada Al-Miqdam bin Ma'di Karib Al-Kindi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qad khairan min an ya'kula min amali yadihi. Wa inna nabiyyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi." Sesungguhnya sebaik-baik makanan yang dimakan ialah hasil pekerjaannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam memakan dari hasil kerja tangannya sendiri. Islam ajar kita bergerak ke depan. Kita cuba nak independen. Ni orang hebat ni, dia akan fikir macam mana nak hidup atas keringat usaha dia sendiri. Tuan-tuan, kita tanam, kita ada tanam seka, beka, kita tanam. Proses nak tanam, nak baca, nak biak tu akhirnya dapatlah sayur ke apa ke, kita boleh tanam semua sekali hidup. Sampai sebulan, 2 bulan, kita potong tu, kita jual RM2, RM3, RM10. Kita dapat hasil tu, kita rasa puas hati, berbalik. Sebab usaha kita. Bila usaha kita, kita rasa alhamdulillah. Dalam Islam, semua orang perlu bekerja. Dan secara mudahnya, kerja yang paling senang, maknanya tenaga tak berapa, ialah antara ini seperti kita kata nega lah. Cuma nega ni kena orang pandang nega, orang tak pandang nega lingkup. Jadi dia senang untuk, dia senang untuk. Dia senang dapat kejayaan, dia senang merudum bankrupt dan sebagainya. Jadi macam keadaan orang, kalau dia betul-betul okey. Kalau tak, baik. Nabi Daud ni ada cerita, katalah dia ni antara Nabi yang terkenal dengan kuat ibadah. Yang dalam Quran pun mereka mayang kuat ibadah kuat, mayang kuat ibadah kuat. Oleh kerana dia ni adalah raja
Jadi duit tu dia dapat daripada Baitul Mal. Dia boleh dapat. Adalah portion yang dia dapat. Kemudian dia ni suka menyamar. Dia pergi keluar jalan menyamar. Dia nak tanya rakyat dia tentang diri dia sendiri. Itu cara ulama zaman dulu, cara orang soleh zaman dulu. Dia nak tahu apa pandangan orang terhadap dia. Kita suka orang puji kita. Orang ni puji, kita kata okey lah kalau puji. Tapi kita tak nampak sisi-sisi kelemahan kita. Satu hari dia temu dengan seorang lelaki. Orang lelaki ini siapa? Malaikat yang merupakan orang. Dia tanya macam mana saya ni, pada pandangan awak saya bukan. Pada pandangan awak Nabi Daud tu baik tak? Maka dia kata Nabi Daud tu baik sangat. Dia seorang yang hebat begini-gini. Cuma satu dia. Apa dia? Dia makan harta Baitul Mal walaupun betul, tapi kalau dia usaha dengan tangan dia jauh lebih baik. Sedihnya Nabi Daud. Dia doa kat Tuhan, ya Allah, berilah aku satu kepakaran untuk aku gunakan kepakaran tu bagi menjana pendapatanku sehingga aku boleh infak dan tanggung keluarga. Allah kurniakan dia apa dia? Tangan dia ni, dengan tangan saja dia boleh pegang besi dan dia boleh lentur besi tu. Wa alanna lahu hadid. Daripada keadaan macam itu, dia tak payahlah tempur letih sangat. Dia pegang dengan tangan dia tu keras tu. Jadi besi bila tepuh dengan tangan dia jadi lembut macam tanah liat gitu. Boleh mudah. Jadi baju tu dia boleh jual. Dengan cara itu dia dapat duit. Daripada duit itu dia menanggung keluarga dia. Itulah kisah. Jadi Nabi kata orang yang terbaik adalah orang yang makan dengan hasil tangan dia sendiri. Jadi kita kena usaha. Kita tak bolehlah maknanya tak usaha dan tak ada sebarang ikhtiar untuk nak fikir macam mana. Jadi orang Islam ni kena usaha macam mana. Cuma cara itu berbagai lah. Ada orang tu mungkin dia pergi dengan tabung haji je. Dia simpan dalam tabung haji. Lepas tu malam tiap-tiap tahun dia dapat bonus. Dapat daripada tu dia terus hidup macam tu. Ada juga. Ada orang tu dia masuk share saham-saham Islam. Ada orang tu dia ada rumah dia ni. Mana cara masing-masing. Tak sama lah antara satu sama lain. Kita tak ikut cara orang lain. Orang lain cara orang lain. Tengok orang Melayu. Orang Melayu dia suka ikut orang lain. Orang suruh burung walik, buat burung walik. Akhirnya tinggal walik ni. Burung walik. Sungguh. Berapa banyak orang burung walik tu. Orang panggil rumah-rumah dia tu kan. Orang rumah ramai ke tak ada orang rumah. Burung sampai ada rumah. Tengok hati tak? Orang gajah putih. Kalau gajah hitam tu okey, orang gajah putih. Ini masalah kita. Jadi hak sebaiknya ada usaha. Kita kenal kelebihan kita. Ada ustaz tu. Dia ni jenis orang yang ceramah. Ceramah je lah. Tak payahlah nega-nega. Ada ustaz ni pula. Ada orang ni pula. Dia ni pandai umpamanya kita tukang lah. Tak payahlah di bidang-bidang lain. Sebab kullu ya'malu ala syakilati. Katakanlah setiap orang tu dia beramal mengikut Allah jadi dah jadi. Orang ni tanjak jadi diam. Jadi macam tu. Dia masuk saja bidang lain, dia jadi kekok. Dia jadi kata. Orang yang berjaya dalam satu bidang ni tak semestinya dia akan berjaya bila ditukar bidang lain. Tak jaya. Bidang dia kot tu. Jadi yang masuk orang lain tak jaya. Jadi kita pun begitu. Sebaiknya kita kena develop anak-anak kita, generasi seterusnya, biar dia dapat bina kehidupan independen, bebas, berdiri atas kaki sendiri dan dia berjaya. Yang ni yang kita nak tengok sangat. Bila berjaya ni sumbangan banyak. Ada
2 hari lepas saya ketemu seorang rumah. Saya kenal abang dia, adik dia besar kayu. Dia mari nak bentang paper tu. Rupanya dia kayu juga. Masya Allah. Dia ada hospital, klinik swasta antara terbaik di Malaysia. Ya Allah. Yang saya seronoknya ialah bila mana dia bentang paper, dia sebut CSR tu, masalah beri bantuan pertolongan kepada welfare kepada masyarakat. Dia buat honi, dia jaga honi, tanya honi, free of charge. Kaya dia dapat, begitu juga Allah bagi pada dia. Tengok baik. Kita kaya maka baik benda. Begitu. Maka hati kaya sebenarnya tu kenyan. Ayo ni kau kata orang biasa. Tapi Allah bagi tengok. Sebab itu kita nak macam tu. Kita tak heran orang kaya. Kita tak heran orang besar. Kita tak heran orang bijak. Tapi kita heran orang kaya, pemurah, baik, soleh. Orang kaya duk sebut naik kereta besar, duk gelap ni biasalah tu kita tengok. Kita tengok orang macam ni kita heran. Dan kita kata, kalau kita boleh jadi macam ni, wah. Ini gambarannya. Sebab itu suruh anak kita usaha. Jangan usaha. Tapi jangan ada target besar. Target selesai dulu. Ni dia target besar lalu dah. Kat bawah tu hari. Lepas topak. Tak lepas kita ni. Ada masalah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Hadis yang ke-23. Kelebihan beramanah. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tajirul aminus saduqu ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin." Peniaga yang beramanah, jujur lagi benar bersama para nabi, siddiqin, mereka yang mati syahid dan orang-orang yang saleh. Kenapa Nabi boleh sebut hadis ini? Sebab tuan-tuan tahu orang niaga apa matlamat dia? Betul. Apa matlamat dia? Kaya. Senang. Apa matlamat dia? Monopoli. Apa matlamat dia? Antara terkaya. Jadi dia lain, dia punya semangat tu lain. Betul. Orang niaga tuan-tuan tengok. Tuan lagi pasar je tuan-tuan tengok. Orang ni nega, orang tu nega, orang ni nega. Dalam banyak-banyak orang nega ni tuan-tuan tengok tak? Tengah nega dia baca Quran, pegang mushaf. Tak tengok. Tuan-tuan tengok tak orang nega yang mana dia nega dia boleh sembahyang sunat. Ya kan? Hafal tu bukan ada lepas. Ni orang nega bazar Ramadan ni. Set up pukul 3.30. Jadi semayang asal dia bagi tu jamu. Dan sebab masa tu orang balik dah nak pergi buka tu, jadi dia dah maknanya lewat no asal. Sudah main asal tu, tunggu sebentar, makan, betul, main bagi dia dulu. Gitu seolah-olah. Jadi customer mari ni kan main. Oh ni mari dia. Itu dia. Sebab itu Nabi sering beri satu keadaan orang nega yang amanah. Sebab nega ni payah nak amanah. Buat solat tu ada ikut. Warga saya pakai jumpa 2 lapis. Jangan main. Sebab manusia ni bila duit dia lain. Tengok duit ni dia lain. Dia lain. Ada beberapa sifat niaga yang amanah, terutamanya orang lain. Pertama, suka berhutang. Ini pantang. Rugi. Kita nampak hutang tapi rugi. Jangan hutang.
Nega tapi jangan hutang. Hutang ni masalah. Ajar anak-anak kita jangan berhutang. Keluarga kita jangan berhutang. Nega berhutang, mukadimah tu lemah. Biasanya tak berjaya. Biasanya. Mana biasanya, itulah kebanyakan. Ustaz kalau tak besar, tak ada hutang, macam mana nak explain tu? Bukan mesti berhutang. Tak berhutang pun jaya. Ini dia yang pertama. Yang kedua, nega ni jangan lupa solat. Bahkan solat dengan nega solat kamu. Orang Mekah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak tengok niaga yang berjaya banyak, tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan tengok. Mekah kedai dia kadang-kadang 4 kaki kali 10 kaki. 4 kaki buka, 10 kaki panjang ke belakang. Tuan-tuan tengok orang datang tu jutawan tu. Lainlah kalau besar ni tak tahulah. Dia punya tu duit tu secekok tak kira berapa. Banyaknya. Kaya. Tapi tuan-tuan tengok 10 minit sebelum masuk waktu Zuhur, masuk waktu Asar, waktu Salat, tutup kedai. Ada dia sayang customer ni. Sayang pun kita tengok dia. Yang kita ni daripada dulu lagi sampai mayat pula dah lagi. Tengok. Solat kena jaga. Sebab solat ni maknawi yang Allah sendiri telah sebut, Nabi sebut, ataupun kita kata kalimat yang dikeramatkan. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Tak ada seorang nafi sembahyang ni tak falah. Semua kita falah. Kejayaan. Tengok. Ketiga. Bila berniaga, pantang nipu. Yang inilah yang disebut paling banyak nipu. Saya tengok orang perempuan, tengok orang lelaki jual. Saya jual kawat paling murah sekali, wallahi. Kadang-kadang orang lain ada lagi dah murah. Atau ada ni. Orang tadi pun kena kata paling murah. Semua paling murah sekali. Paling ni satu je. Mulut. Dan berjanji pada sana. Nanti saya bayar tanggal. Tanggal bayar mulut. Ini pun satu hal. Nega ni, tuan-tuan. Sebab itu kalau kita tengok, cuba kaji macam mana Nabi nega. Macam mana Nabi nega. Nabi dia bawa barangan Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah ni dia cerdik. Cerdik sama cerdik ni hebat. Salah bodoh sama bodoh. Cerdik sama cerdik. Nabi bijak nega. Khadijah bijak. Bisnes yang paling memang pandai top. Ibaratkan kita zaman sekarang, kalau Khadijah ni maknanya kita kata milioner tu seolah-olah macam tu. Dia Khadijah. Dia nega. Dia bagi ke orang ni, dia bagi ke orang tu, dia bagi ke orang ni. Jalan perniagaan ni, dia perempuan. Tapi harta banyak. Tapi menariknya kita tengok Khadijah ni. Bila mana dia bagi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bagi pada Nabi kita masa tu belum jadi Rasul lagi lah. Dia tak lepas. Betul Nabi tu orang mana, orang baik, orang tak. Tapi ada satu benda lain dia nak tahu. Maka dikirimkan Maisarah besar. Maisarah tu lelaki bukan perempuan. Maisarah tu lelaki. Arab ni ada nama macam perempuan. Macam dia panggil Salamah. Salamah tu lelaki. Kita Salamah ni perempuan. Dah tak apa. Ada juga nama macam kat kita ni perempuan. Lelaki. Ada juga nama kita. Ya ada macam tu. Maisarah ni lelaki. Dia bagi tahu dah guide kepada Maisarah. Hang kena berhati Muhammad. Nah tu je. Kau ni berhati cara neganya jujur, cara cakap benar, caranya benar. Tengok. Sebab kita ni semua tuan-tuan, kita ni semua dibina atas asas.
saya, tuan-tuan, puan-puan dibina atas sahabat. Kita ni, dia lain pada lembu, kubah, kambing, selada, monyet, panda. Kita ni, manusia ni dibina atas siqah. Siqah ni mana percaya. Saya mari sini sebab saya mengajar sini, tuan-tuan percaya ke saya. Kalau saya ni, tuan-tuan tak percaya, apa aku mari belajar? Baca masa aku tengok TV rumah. Tengok. Tuan-tuan sebagai seorang pekerja, bos percaya, orang yang percaya, kita sebagai sahabat percaya. Siqah ni paling mahal. Siqah ni hampir hilang dalam masyarakat. Tak percaya. Dalam Arab tu boleh. Suruh makan nasi Arab boleh. Arab boleh. Tengok. Orang tak percaya. Tuan-tuan tengok ada orang bila dia kena dakwa di mahkamah, dia pakai piok, dia pakai baju macam ni, dia buat warung, tapi nega dadah neraka. Sebab apa? Sebab dia nak cari siqah orang melalui piok atas kepala dia. Biar orang kata, oh mana boleh gini-gini. Tengok tu dia pakar, tengok tu mana. Sedangkan boleh dapat laporan, dialah paling nombor satu. Tengok. Maknanya manusia ni nak cari siqah. Bila ada siqah tak? Itu bezanya. Siqah ni satu ni paling amanah. Yang ni yang kita bincang. Amanah. Tuan-tuan, dompet kita letak depan anak kita. Kita rasa selamat tak? Selamat. Sebab anak kita siqah dia dan kita tahu. Tapi dompet kita letak depan anak kita ni isap dadah tegur. Rasa selamat tak? Kakak dalam kita hilang. Kenapa ni berlaku? Sebab hal ni kita siqah, hal ni kita tak siqah. Mu anak aku juga biar aku percaya. Tak mana. Siqah ni mana? Jadi kita ni dalam hidup ni biar orang siqah. Orang siqah. Bini kita siqah, laki kita siqah, anak kita siqah, kawan kita siqah, semua siqah. Bila siqah ni betul, tapi dia dah Allah tak percaya. Aku tak diharap. Jadi siqah ni sama ada kepercayaan dan satu lagi ekstra kemampuan, kebolehan dalam melaksanakannya. Anda percaya ke awak siqah, tapi ialah jadi tak mampu. Tak boleh juga. Kemampuan dan kebolehan. Satu benda ni, orang tu dia ada kebolehan, dia ada kemampuan. Saya tak layak jadi imam. Bukan tak boleh nak baca, tapi masalah sibuk, nak semayang pun tak ada. Orang nak semayang kalau kita tak ada. Ada orang tu, dia layak jadi imam. Ada orang tu dia layak jadi Tok Bilal. Ada orang tu layak jadi Tok Syirah. Ada orang tu layak jadi makmum. Makmum je nanti. Alhamdulillah. Tapi ada orang tu tak jadi makmum. Sebab seorang-seorang. Main seorang-seorang mana ada makmum. Tengok. Jadi siqah ni adalah penting. Peniaga yang kita nak cari orang macam ni. Peniaga yang amanah. Kalau amanah tuan-tuan semua. Muhammad bin Sirin rahimahullah, Ibnu Sirin ni ulama besar, alim, soleh. Satu kelebihan dia boleh tafsir mimpi. Dia pandai ilmu. Ada satu ilmu Arab zaman dulu namanya ilmu takbir mimpi. Ada beberapa ilmu yang zaman sekarang ni hampir hilang. Takbir mimpi, ilmu firasat. Dia tengok orang, dia tahu dah ni baik, ni jahat ni. Itu firasat. Dia bukan menuju 4 belalang, bukan fortune teller. Dia tengok dia first, dia tahu. Itu ilmu-ilmu yang ada dalam
bab-bab. Jadi kita dah tahu. Seorang syekh namanya Syekh Muhammad Syarti rahimahullah, alim besar, orang Muslim. Kata Dr. Yusuf Qardawi, masa aku kecil dulu, aku selalu pergi ziarah Syekh ni. Aku ada kawan aku rapat sangat. Ngak. Aku pergi ziarah Syekh Muhammad Syarti, Syekhul Azhar. Dia tengok aku dengan kawan aku rapat. Dia kata, dapat apa kau? Tapi kedua kedatangan ni gaduh ni kedatang. Balik tu, aku cakap dengan aku, Syekh tu dah cakap lalu. Oh ni kata begitu. Wallahi beberapa tahun, 10-15 tahun kemudian, kawan aku tu memang jadi musuh yang nyata bagi aku. Siapalah aku mati, dia mati. Aku pun kata, aku nak baik, minta maaf. Tengok. Macam mana dia boleh tengok macam tu? Kita pun heran patutnya. Betul ke tak? Dia tengok macam tu, dia cakap macam tu. Allah, luar biasa. Itu firasat. Jadi Ibn Sirin pun sama lah. Dia banyak. Dia tafsir mimpi dia tahu. Dan seorang tu datang ke dia, Syekh kata dia, saya kencing berdarah. Seorang lelaki datang, Syekh, saya kencing berdarah. Aku tafsir mimpi. Saya mimpi, saya kencing berdarah. Syekh kata, kena bertaubat, kata. Taubat. Istighfar. Sebab apa, Syekh? Han bersama dengan isteri Han ketika dia haid. Allah, tu suruh Syekh. Astagfirullah. Tengok tu. Dia punya tafsir tu lain macam tajam. Jadi orang-orang macam tu memang hebat teman. Adalah bab-bab Nabi mimpi. Jadi Ibn Sirin ni dia menyeka. Dia buat penyaman untuk menyeka minyak zaitun. Bawa kat dia banyak, berapa tong bawa banyak. Tiba-tiba pekerja dia bagi tahu salah satu tong tu masuk tikung api seekor. Tak temu cari. Dia jawab apa? Kalau begitu, semua tong-tong ni kita curah habis. Sebab kita tak mahu orang tertipu dengan sebab ini. Menyebabkan dia tak dapat niaga, modalnya habis, akhirnya tuan minta balik, tak dapat nak bayar, dia kena penjara. Dia kena penjara. Pengawal penjara kata, tuan, kerana tuan ni dah kena penjara macam ni, ginilah, malam hari balik, siang masuk penjara. Dia kata apa? Wallahi tak. Akhirnya Tok Guru dia nama Anas bin Malik mati. Anas bin Malik ni sahabat Nabi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas ni nak mati dia wasiat, orang yang mandi mayat aku Muhammad bin Sirin. Jadi terpaksalah pergi bertemu dengan warden penjara Gabno, minta syafaat, nak suruh mandi. Keluarkan Muhammad bin Sirin sekejap, nak mandikan mayat. Barulah dia keluar, nak mandi mayat. Tunggu dia, sahabat Nabi Anas bin Malik. Amanah. Orang amanah ni lain. Sebab itu kita jadi orang amanah. Cukup satu. Bila kita amanah ni, datang istiqah orang. Tanpa amanah, jangan berkata. Bahkan orang kata pun macam tu, orang pun tak logik. Apa pasal ini? Sebab dia amanah. Dan amanah ni antara perkara yang utama, yang awal-awal diangkat oleh Allah ke langit. Akhirnya kat kita ni ramai orang khianat, ramai orang penipu, ramai orang ambil kesempatan, ramai orang buat kerja tak betul, ramai rasanya. Ini paling itu. Hadis yang ke-24. Dusta membawa kehinaan. Daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa iyyakum wal kadziba fa innahu babun min abwabin nar." Dan jauhilah kamu, jaga-jaga, awasilah kamu daripada dusta, kerana ia merupakan pintu daripada pintu-pintu neraka.
Cakap mesti benar, jangan dusta. Nabi SAW pernah bersabda, yutba'u muslim, orang Islam boleh jadi tabiat macam-macam. Dia boleh jadi buat kerja tak betul, boleh jadi buat macam-macam, tapi pantang orang Islam buat dua perkara. Ini bukan orang Islam. Pertama, al-kazib, dusta. Jadi orang Islam ni kena cakap benar. Dia tak ada dusta. Dia cakap benar apa yang dia. Yang kedua, khianat. Dua ni adalah jati diri umat Islam. Orang Islam macam tu. Dia benar dan dia tak khianat. Dia amanah. Jadi bila orang berdusta, dusta ni dia akan jadi penyakit. Bila kita sekali berdusta, kita akan buat dua kali. Kita akan buat, akhirnya kita temberang. Bila kita temberang, kita tipu, jawab dia nak kembali kepada tak dusta, payah. Dan orang macam ni dia akan boleh isteri pun isteri dusta juga, dapat anak pun anak dusta juga. Jadi suasana kehidupan kedustaan masing-masing wasangka antara satu sama lain. Bahagia dah hidup itu? Tak bahagia. Tapi kawan ni Masya Allah hidupnya tenang. Sebab itu cakap benar. Benar. Kita benar ni bagus. Cakap benar. Hati kena benar. Jiwa kena benar. Cuba benar. Sebab itu benar ni termasuk dalam sifat Nabi. Sidik. Itu benar. Cuba benar. Buang dusta-dusta itu. Tinggal. Cukup. Kadang-kadang kita ni masalahnya duk mengharapkan apa-apa tak. Sebab ulama kata betapa hebatnya kebenaran ni, dia sebagai penyelamat. Tapi dusta dia akan membawa kepada ketidakkeselamatan. Kita boleh berdusta dan tipu orang, tapi kita tak boleh berdusta dan tipu semua orang. Kita boleh berdusta dan tipu pada satu masa, tapi kita tak boleh tipu dan berdusta pada sepanjang masa. Akhirnya ada dah. Kan susah tu. Jadi alangkah baiknya kita cakap benar. Dan inilah sebagai orang yang kuat. Bila cakap benar, ada seorang keturunan Rasulullah SAW namanya Ja'far As-Sadiq. Orang Syiah ambil dia. Sebenarnya dia pun bukan Syiah. Dia keturunan Rasulullah. Ja'far As-Sadiq ni, orang panggil As-Sadiq itu sebab dia ni cakap benar, yang benar, dan tidak ada yang tak benar, melainkan benar belaka. Cakap benar. Mulia orang cakap benar. Jadi cuba cakap. Dan hina orang cakap dusta. Dan kita pun nama tu buruk akan datang. Jadi jagalah betul daripada sifat cakap dusta. Hadis yang ke-25, dua sifat tercela. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khaslatani la yajtami'ani fi mu'minin, al-bukhlu wa su'ul khuluq." Dua sifat yang tak terdapat pada orang yang beriman, iaitu bakhil dan akhlak yang buruk. Yang ini tak ada. Orang beriman ni tak boleh bakhil. Apa makna bakhil? Apa makna kedekut? Makna kedekut ni ialah apabila yang wajib dia tak buat. Bukan makna kedekut dia dah bagi kat orang, tu kedekut dah. Apabila yang wajib dia tak buat, kedekutlah dia. Dia buat yang wajib, dia tak kedekut lagi. Apa hak wajib? Zakat dia buat. Apa hak wajib lagi? Nafkah anak-anak dia, isteri dia buat. Dia tak bakhil. Dia tak bakhil. Memang dia tak berapa nak bagi duit apa-apa. Mungkin kerana kewangan, kekangan. Maklum sajalah manusia. Itu tak bakhil.
Yang bakhil ni anak dia tak tanggung, keluarga dia tak tanggung, zakat